Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, betul tajuk korang baca tu. Aku anak hasil dari perbuatan terkutuk, rogol. Aku minta maaf kalau perkongsian aku ni sensitif bagi sesetengah pihak. Sepanjang aku membesar, aku sentiasa aware. Tragedi ni boleh terjadi kepada sesiapa je. Aku dah minta izin dari ibu aku untuk share kisah hidup aku ni dengan syarat semua nama dalam cerita ni tak disebut. Aku dibesarkan oleh ibu. Ibu bukan mak kandung aku, tapi maklong aku. Mak kandung aku lahirkan aku sewaktu dia berusia 16 tahun. Tragedi hitam tu berlaku di kampung kami di sebuah negeri di utara. Kampung kami tu kecil je. Panjang kampung tu hanya lebih kurang 12 hingga 15 kilometer sahaja. Di hujung kampung ada kebun sayur dimiliki oleh seorang toke Cina. Tapi pekerjanya kebanyakan warga asing dari negara seberang. Mak aku bukanlah gadis normal macam rakan sebaya dia yang lain. Dia dalam kategori OKU. Dalam bahasa mudah untuk korang faham, dia terencat dan lemah pembelajaran. Fikiran dan perkembangan otak dia tak sama macam usia dia yang sebenar. Mak aku bebas di kampung. Petang-petang dia berjalan di kampung beli aiskrim, beli jajan. Semua orang kampung kenal mak aku. Dia selalu keluar berseluar panjang dan berbaju kurung. Rambut dia selalu diikat tocang satu dan tangannya mesti terselit duit RM1 yang dibagi oleh nenek aku. Mak sangat-sangatlah cantik. Kalau tengok pada gambar lama dia, tak nampak pun dia macam OKU. Dia aktif, dia cantik dan juga ceria. Dia faham dan patuh arahan. Dia tak degil, tak mengamuk sesuka hati. Tapi mak sangat kuat merajuk jika dia tak dapat beli apa-apa dekat kedai runcit. Jadinya, setiap hari dia akan ke kedai runcit dalam kampung, beli aiskrim, beli benda-benda yang dia sukalah kat kedai tu. Mak, anak kedua terakhir. Dia jadi kesayangan semua adik-beradik dan ditatang bagai minyak yang penuh oleh atuk dan juga nenek. Satu petang tu, atuk panik sebab mak tak balik, sedangkan dah maghrib. Atuk beritahu saudara mara dekat kampung untuk minta carikan sebab mak selalu ikut budak-budak main di parit-parit air. Dia akan ikut mandi dan main dalam parit dengan budak-budak. Satu kampung cari mak. Polis kat Pekan pun datang dengan kereta polis untuk tolong cari mak juga. Malam tu, hampir pukul 11 malam, ada orang kampung nampak mak hanya berseluar dan tidak berbaju. Orang kampung tu suami isteri baru balik dari berniaga di Pekan. Mereka yang bawa mak ke rumah. Mak masa dijumpai itu mak nampak sangat ketakutan dan meraung menangis sebab takut sangat-sangat. Atuk minta polis datang dan mak dibawa ke hospital untuk pemeriksaan doktor. Masa tu polis kata mereka syak mak dah dirogol dan minta masa untuk pemeriksaan dan siasatan polis. Beberapa hari lepas tu, polis jumpa baju kurung mak di kawasan kebun. Dan orang yang disyaki buat perbuatan terkutuk tu dah lari. Tapi saksi kejadian masih ada di kebun. Dia yang bangunkan mak dan suruh mak jalan kaki balik tak berbaju. Tapi sebab dia takut orang kampung salah faham dan belasah dia tak berani hantarkan mak ke rumah. Sebab dia tak kenal mak dan tak kenal rumah atuk nenek. Tak lama lepas tu, mak berubah. Daripada seorang yang ceria, daripada seorang yang aktif, mak jadi lesu dan murung. Dalam bahasa mudah, mak dah jadi tak betul lepas tragedi tu. Dia menerima khidmat kaunseling daripada ahli psikiatri dari hospital besar yang datang ke hospital daerah kami seminggu sekali untuk jumpa dengan mak. Dalam masa tu juga, mak disahkan mengandungkan aku. Lepas period dia dah tak datang, nenek bawa dia ke klinik untuk pemeriksaan. Sepanjang mak mengandung, dia dikurung dalam rumah sebab nenek dan atuk sangat-sangat malu. Walaupun orang kampung semua dah tahu pasal mak mengandung, mereka tak pernah caci, mereka tak pernah pandang serong dekat keluarga kami. Atuk dengan nenek tetap dilayan macam biasa.
Saudara mara juga datang bagi sokongan, tolong temankan mak pergi hospital. Ibu aku pula bagi baju-baju mengandung dia untuk mak pakai. Mak dijaga dengan rapi sampai dia melahirkan dan habis pantangkan aku. Lepas je aku lahir, atuk dengan nenek bagi aku dekat ibu. Ibu aku kerja jururawat di hospital daerah di Kedah. Daerah tu kecil saja dan juga aman damai. Lepas bincang dengan adik-beradik semua, ibu kata aku tak sesuai dibesarkan di situ. Lebih baik keluar dan balik sekali-sekala je. Kat rumah pula, ibu dah deal nak serahkan aku kepada seorang kenalan dia yang nak cari anak angkat. Tapi pakcik aku, suami maklum, minta batalkan dan suggestkan untuk mereka besarkan aku sendiri. Sebab mereka tak ada anak perempuan. Kat rumah ibu, ada seorang je anak, lelaki. Beza umur aku dengan dia 9 tahun. Abanglah kawan aku dari kecil sampailah besar. Dia yang ajar aku macam-macam dari kecil. Dialah yang paling happy bila tengok aku masuk sekolah menengah. Dia selalu ambil aku balik sekolah, hantar pergi tuition, jumpa kawan-kawan hujung minggu. Mesti korang semua pelik kan? Macam mana aku tahu semua ni? Ibu yang cerita dekat aku. Sebelum aku tahu kisah ni, aku sangat benci dengan kehidupan aku. Aku benci nenek aku. Aku benci atuk aku, mak aku. Semualah aku benci. Aku membesar dengan hasutan bahawa ayah aku orang jahat dan lari tinggalkan mak aku sebelum aku lahir. Aku dari kecil dah kena brainwash macam-macam. Aku tengok pula mak aku. Kenapa mak aku tak normal macam mak-mak orang lain? Kenapa mak aku tak betul? Kenapa dia gila? Kenapa dia gila dan kenapa masih nak mengandungkan dan lahirkan aku? Aku rasa sangat tak adil. Kenapa aku tak macam kawan-kawan yang lain? Kawan-kawan yang balik sekolah mak ambil, kawan-kawan yang balik sekolah ayah ambil. Aku pula naik van sekolah je. Balik rumah tak ada orang sebab mak abah kerja. Sedih gila aku. Aku membesar menyendiri. Banyak benda yang aku pendam sorang-sorang. Sebab aku rasa macam aku hidup ni tak berguna. Pathetic. Sampailah ulang tahun kelahiran aku ke-16, ibu, abah dan abang sambut birthday aku dekat rumah. Masa tu, ibu cakap dia ada benda nak bagi tahu. Ada satu rahsia yang dia nak cakap. Dia pegang tangan aku. Dia cakap sambil menangis teresak-esak, minta aku sabar dan terima seadanya apa yang dia nak bagi tahu. Masa tu aku dah syuak dah. Aku fikir dia nak hantar aku ke rumah kebajikan atau balik kampung. Aku dah takut dah masa tu. Ibu beritahu semuanya pada aku daripada A sampai Z. Tak ada sedikit pun ibu tinggal. Aku menangis, meraung, menjerit bila dengar cerita ibu. Abah sabarkan aku. Abang dekat tepi aku pun menangis sama. Masa tu, abang dah umur 24-25. Dah kerja dah pun. Dia nangis sebab dia pun tahu pasal ni. Aku tengok abang nangis, aku lagilah menangis dengan teruk. Susah untuk aku hadam sekali info yang aku terima masa tu. Aku lari masuk bilik. Tanpa sempat pun aku makan dengan keluarga aku. Dalam bilik, aku marah sangat. Kenapalah aku ni tak digugurkan saja? Betapa seksanya jadi seorang manusia yang membesar tanpa identiti. Tanpa tahu masa silam kau. Hanya kena brainwash saja. Hanya Tuhan yang tahu betapa sakitnya aku rasa. Ya, bila aku kata takkan ada sesiapa yang faham, memang takkan ada sesiapa yang faham. Kecuali orang tu mangsa sama macam aku. Mood aku berubah dalam masa beberapa bulan. Aku jadi lebih menyendiri, aku tak ramai kawan. Dari kecil lagi aku ada beberapa kawan. Dan kami sangat rapat sampai satu tahap mereka selalu bermalam di rumah aku. Lagipun abang tak selalu ada kat rumah, dia dekat universiti. Ibu, abah, abang puas pujuk aku. Nak ajak sembang tapi aku banyak berkurung dalam bilik. Aku betul-betul tak ada mood. Kawan-kawan dekat sekolah mula perasan aku pun dah tak hype macam dulu.
Seorang kawan baik aku tegur aku dalam kelas. Masa tu dah nak balik. Dia tanya kalau aku ada masalah sebab raut wajah aku nampak sangat serabut. Balik sekolah tu, aku minta kawan-kawan aku tunggu. Kami berempat duduk di satu bangku dan aku luahkan semuanya. Tanpa aku sedar, aku nangis, aku meraung, aku menjerit sekali lagi. Sama macam kali pertama aku dengar kisah tu dari ibu. Kawan-kawan aku semua peluk dan tenangkan aku. Mereka menangis dan tak pernah sangka tentang cerita yang aku ceritakan dekat diorang tu. Selama ni mereka cuma tahu yang aku duduk dengan ibu saudara, sementara ibu aku dekat kampung. Hari tu semua dah terbuka dan aku percayakan mereka. Mereka akan simpan aib aku daripada sesiapa pun. Petang tu aku call Abah, minta dia ambil aku kat rumah kawan aku. Kawan-kawan aku nasihatkan aku untuk teruskan hidup. Aku tak boleh hukum hidup aku dengan tragedi tu. Aku tak minta pun kejadian tu berlaku. Aku tak minta pun aku dilahirkan. Apa yang aku kena buat sekarang adalah layan baik ibu, abah, abang, sebab mereka dah jaga aku dengan baik selama ni. Bagi aku tempat tinggal, bagi aku pendidikan, bagi aku makan dan minum, duit, semuanya. Tak ada yang kurang. Aku terima nasihat kawan-kawan aku sebab bagi aku ada baik dan betulnya yang mereka cakap. Aku terima semua masa lalu aku. Aku cuba untuk kuat. Aku yakin ada hikmah di sebalik semua ni berlaku. Tak lama lepas tu, aku minta ibu abah hantar aku balik kampung. Aku balik kampung masa tu, mindset aku dah lain. Sebelum tu kalau aku balik, aku tak pernah nak dekat dengan mak aku. Dia nampak aku saja dia dah marah-marah. Kalau aku ulur tangan nak salam dia pun, dia tepis-tepis, membebel. Membebel yang aku sendiri pun tak faham. Cuma nadanya memang sangat bengis dan marah. Sebelum aku diberitahu, aku benci gila mak aku. Aku ingat dia benci aku. Aku ingat dia gila. Dia meroyan kena tinggal laki masa dia mengandungkan aku. Tapi lepas diberitahu semuanya, aku balik dengan perasaan baru. Aku lebih simpati dengan mak. Aku kasihkan dia. Aku salam, peluk dia nangis-nangis. Dia tepis. Dia tepis menjerit minta lepas sebab marah. Tapi aku biarkan. Aku perasan semua orang dalam rumah tu perasan perubahan aku. Tapi mereka diamkan. Mereka tak pernah tegur, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Mungkin ibu abah dah deal dengan mereka supaya tak cakap apa-apa, takut aku yang sensitif. Aku faham keadaan mak. Trauma dia takkan berpenghujung sebab dia azali lagi tak normal macam kita yang lain. Tapi aku tak kisah. Aku bersyukur masa aku tahu tentang kejadian aku, mak aku masih hidup. Cuti sekolah hujung tahun tu, aku bawa kawan-kawan aku ke rumah atuk nenek. Kami berempat main parit air. Pak Su bawa kami mandi air terjun, barbecue. Mak pun kami bawa sama. Kawan-kawan aku tak malu kawan dengan aku walaupun mak aku tak macam mak depa. Mereka layan aku macam biasa. Aku panggil mak lebih kerap. Aku cedokkan nasi, panggil mak makan. Mak mata tak berkelip-kelip tengok aku atas bawah. Mesti dalam hati dia, apa hal budak ni panggil mak, mak. Aku tidur dengan mak. Aku mandikan mak, sedangkan dia boleh mandi sendiri. Cuti hujung tahun Form 4 tu memang betul-betul kenangan terindah buat aku. Seakan-akan aku mulakan buku baru dalam hidup aku. Masa ibu abah datang ambil kami berempat, aku peluk mak. Mak tak tepis langsung, tapi dia tak balas juga pelukan aku. Cuma dia diam saja. Kawan-kawan aku pun ikut peluk sama. Aku rasa sangat bahagia. Tahun depannya, aku nak SPM. Nak dekat exam. Ibu abah bagi lagi aku balik ujung minggu. Aku minta mak doakan aku. Aku suruh dia taruh tangan, dia ikut. Aku baca doa satu persatu, dia pun ikut sama. Kami semua ketawakan saja tengok kerana dia ikut aku. Ya, layan mak macam layan budak-budak. Seronok. Dia sporting. Emosi dia sedikit sebanyak berubah.
Dia rapat dengan aku. Dia minta aku air. Oi, bagi aku air. Macam itulah cara dia minta air dengan aku. Aku layan je. Lama-kelamaan dia pandai dah bergurau dengan aku, cuit-cuit pinggang aku, lepas tu ketawa sendiri. Masa tunggu SPM, aku duduk di rumah atuk nenek. Aku spend masa dengan mak sebab aku tahu aku akan sambung belajar lepas tu. Mungkin dah tak banyak masa dah boleh spend dengan mak macam selalu. Masa ambil result SPM, mak pun ada. Tapi semua orang tunggu dalam kereta. Ibu, abah, mak, semua dalam kereta. Aku seorang saja yang turun. Result SPM aku cemerlang. Menjerit aku excited masuk kereta. Peluk mak, tapi mak tak faham apa-apa pun. Aku tak kisah. Yang penting mak ada masa aku ambil SPM. Ibu, abah aku sangat-sangat happy. Mereka dah jaga dan besarkan aku dengan baik. Aku nak belajar betul-betul, dapat kerja dan balas jasa mereka. Aku dapat tawaran mara ke Warwick University dalam accounting. Tapi ibu abah minta aku tolak dan belajar sahaja di Malaysia. Mereka tak sanggup nak berjauhan dengan aku. Aku dapat masuk kos pergigian di USM lepas complete foundation setahun. Aku ulang alik lah Kelantan Kedah beberapa tahun untuk balik tengok mak, ibu dan juga abah. Masa tahun akhir, atuk meninggal sakit jantung. Tinggallah mak dengan nenek. Nenek pun dah makin tua, dah masuk 70-an. Abang lah yang selalu datang tengok aku dengan keluarga dia. Dia dah kahwin, dah berumah tangga. Selalu datang tengok aku dekat Kelantan. Bawa aku pergi jalan-jalan dekat Kalang Kubur, tepi pantai. Abang setia dengan aku sama macam aku kecil-kecil dulu. Sekarang dah 10 tahun berlalu sejak aku tahu tentang tragedi hitam dalam keluarga kami. Aku dah graduate, tengah houseman. Umur aku pun dah masuk 26 tahun. Aku sekarang bertugas di klinik kesihatan di Pantai Timur, klinik kampung. Duduk di kuartus yang betul-betul tak sampai 100 meter pun dengan klinik. Aku duduk dengan mak. Aku jaga mak. Nenek ada di rumah Mak Ngah. Mak Ngah di kampung. Dia tengok-tengokkan nenek. Ibu pun mungkin tak lama lagi dah nak bersara. Sekarang, aku selalu tunjuk mak di IG dan WhatsApp story aku. Aku tunjuk aku bawa mak keluar makan, pergi vaksin, pergi bandar, pergi mana-mana je lah. Yang pasti aku akan tunjuk mak. Sebelum COVID pun aku dah bawa mak merata-rata kalau aku ada kesempatan masa. Aku tak malu dengan mak. Dia mungkin nampak tak betul di mata orang. Tapi di mata, di hati aku, dialah wanita paling kuat, paling cantik yang pernah aku lihat sepanjang hidup aku. Tapi sampai sekarang aku tak pernah maafkan jantan tak guna yang buat perbuatan terkutuk tu. Sampai bila-bila pun aku takkan pernah anggap dia sebagai bapa aku. Aku tahu dia memang dah terlepas di dunia. Tapi aku yakin dengan hari pengadilan di akhirat. Masa tu, aku akan merayu depan Tuhan betapa derita yang aku tanggung selama di dunia. Akan aku ceritakan semuanya kepada Tuhan di sana nanti. Aku pasti akan ada keadilan untuk aku dan mak di mahkamah akhirat. Sampai sekarang aku tak boleh terima apa-apa info, berita ataupun benda viral berkenaan dengan rogol. Aku jadi sensitif. Tiada kata maaf untuk seorang perogol. Mana-mana perogol pun mereka dah musnahkan cara kehidupan mental dan fizikal seseorang. Aku takkan pernah padam masa lampau aku sebab itu asal usul aku. Tapi untuk pastikan aku betul-betul jalani kehidupan aku, manfaatkan masa dengan mak aku teruskan kehidupan. Aku gembira dengan perjalanan hidup aku. Asal usul aku tak hentikan aku untuk capai apa yang aku nak. Cumanya, aku kena berani dan tak hukum sesiapa, terutama sekali mak aku. Dia tak pernah ada salah apa-apa dalam hidup aku. Bahkan dia yang bagi aku kehidupan ni. Dia yang bawa aku ke dunia ni atas kuasa Tuhan.
Dan disebabkan itu, aku amat berterima kasih dengan kehidupan. Doakan mak aku panjang umur, sihat dan selamat selalu. Doakan aku juga dimurahkan rezeki untuk terus berbakti kepada orang-orang tersayang yang banyak berjasa dalam hidup aku. Amin ya Rabbal Alamin.